الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini mengizinkan kita sekali lagi untuk sekian kalinya berada di dalam masjid yang mulia ini. Sama-sama kita membaca kitab yang ada di hadapan kita ini. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang boleh kita manfaatkan dalam hidup kita ini. Mudah-mudahan ilmu ini adalah ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat itu ada 6 tanda. Yang pertama, bertambah takutnya akan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kurang gemarnya kepada dunia. Yang ketiga, lebih gemarnya kepada akhirat. Yang keempat, dia kenal kelemahan dirinya, kekurangan dirinya dia tahu. Yang kelima, dia kenal tipu daya syaitan. Dan yang keenam, dia tahu apa perkara yang boleh membatalkan pahala ibadahnya. Kalau ada keenam-enam perkara tu, artinya ilmu yang kita belajar tu adalah ilmu yang memberi manfaat. Kalau tidak, tak ada manfaat lah ilmu tu ya. Ilmu yang boleh memberikan mudarat dan sebagainya. Jadi yang kita hendak ni ialah ilmu yang memberi manfaat. Tuan-tuan boleh semak dalam kitab yang bernama Hidayatus Salikin. Boleh baca kitab Hidayatus Salikin tu, ada di dalam tu tertulis ya, tanda-tanda ilmu yang memberi manfaat bagi kita. Baik, mudah-mudahan ilmu yang kita bicara pada malam ini memberi manfaat bagi kita. Lagi kita belajar, lagi takutkan Allah Ta'ala. Lagi kita alim, lagi kita takutkan Allah Ta'ala. Kalau lagi alim, lagi ego, lagi alim, lagi sombong, lagi alim, lagi takabur, itu bukan ilmu yang memberi manfaat. Malahan ilmu yang memberi mudarat kepada kita. Mudah-mudahan kita tak ada lah perkara-perkara yang boleh membinasakan hidup kita ni. Baiklah tuan-tuan dan perempuan, muka surat berapa kita nak baca malam ni? Tak tahu, muka surat 1 ya? Muka surat 58. Saya tak kira lantak dalam muka surat berapa pun. Tak ke tempat habis, khabar muka surat 400 kena. Dekat habis. Muka surat 58. Baik. Kita masih lagi dalam sekitar rukun iman ya. Rukun iman iaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada kitab dan sebagainya ya. Kita masih mencari lagi tentang malaikat.
Masih lagi sekitar beriman dengan para malaikat. Muka surat 58. Ya, yang mana ayat Quran ni? Selain daripada ini, Allah Ta'ala menugaskan para malaikat berdoa. Para malaikat ni berdoa. Kejap ni ada tak malaikat ni? Ada. Tengah memayungi kita ni. Kita yang menuntut ilmu pada malam ini dipayungi oleh para malaikat. Berlapis-lapis. Dia punya sayap tu melindungi kita. Sambil berdoa, Ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang ada dalam majlis intik ini. Ampunkanlah dosa leman tu. Ada ke leman ni? Tak ada. Ampunkanlah dosa manap tu. Ada mana? Tak ada juga. Ampunkanlah dosa nuah tu. Ada? Tak ada juga. Ampunkanlah dosa timah tu. Timah ada? Ampunkanlah dosa enap tu. Ampunkanlah dosa etun tu. Ampunkanlah dosa endun tu. Dan sebagainya. Berlapis-lapis malaikat tu memayungi kita dengan sayapnya sampai ke langit tu. Bersusun sayap. Itulah dia. Tugas malaikat mendoakan kita tu. Kemudian datang pula tabung, berjalan tabung tu. Siapa bubuh dalam tabung tu didoakan oleh malaikat lagi. Ya Allah, berilah ganti kepada apa yang didermakannya pada malam ini dengan gantian yang lebih baik. Dan kalau apa? Kalau dia pejam macam matanya apa? Tabung tu lalu depan dia pejam. Macam mati. Didoa juga oleh malaikat. Ya Allah, binasakanlah harta yang ada padanya tu. Dan sebagainya. Itu kerja malaikat tu mendoakan bagi kita ni. Dan doanya tu sampai ke aras. Menugaskan para malaikat berdoa dan memohon ampun untuk para mukmin seperti firman Allah, allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Macam pun tergagap-gagap. Kenapa tergagap? Muntah hafal. Kalau hafal mana orang bacanya? Laju je. Nengok pindah. Action dia orang. Muntah hafal kena tengok betul-betul. Kalau salah baca, kena khabar tau. Tok Bilal, Tok Imam kena khabar. Kalau salah baca. Pasal wajib kau. Bila nampak satu kemungkaran, wajib diubah. Baik, apa artinya? Malaikat yang memikul aras. Malaikat tu ada kerjanya memikul aras. Dan malaikat yang berada sekelilingnya, yang ada di sekeliling aras tu. Ramai malaikat lain. Apa kerjanya? Bertasbih memuji Tuhannya. Mereka sedang bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Sekarang ni bertasbih ni. Subhanallah, subhanallah. Dan mereka beriman kepadanya. Mereka itu beriman kepada Allah. Beriman kepadanya. Tengoknya itu huruf besar. Kenapa nya itu huruf besar? N itu huruf besar. Menandakan ini ditujukan kepada Allah Ta'ala. Itu bertasbih kepadanya. Beriman kepadanya. Beriman kepada Allah. Serta meminta ampun bagi orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Kita lah. Malaikat minta ampun bagi kita ni yang beriman ni. Seraya mengucapkan, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Apa saja yang ada aja dalam bumi ni semua diliputi oleh rahmat Kamu.
iman apa namanya iman kamu, ya, keampunan kamu. Engkau apa ilmu engkau tu meliputi segala sesuatu. Berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Sebab itu kita selalu bertaubat. Tadi lepas sembahyang ada tak taubat? Ada orang ikut imam, astaghfirullahalazim. Ada tak? Sebab itu jangan tuang tau. Lepas salam tu jangan terus bah aja. Tahu bah? Apa bah? Kumbah. Pandai ni. Ini lepas salam kumbah, lepas salam kumbah. Getik benar kena minta ampun dengan Allah Taala. Tunggulah kejap apa salahnya. Seketika imam baca astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ini kumbah aja, bukan ada apa pun. Nak balik hujan apa kena buat nak kumbah. Jadi tunggulah. Kerana malaikat mendoakan supaya diampunkan orang-orang yang bertaubat. Kita ni bertaubat tu. Berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan engkau. Yang kita buat ni semua jalan yang diperintahkan oleh Allah. Kita semayang dengan waktunya, semayang pula berjemaah, wirid, zikir, lepas kita mendirikan semayang tadi. Itu jalan-jalan yang Allah tunjuk kepada kita ni. Dan kita bertaubat tu mengikuti jalan engkau. Dan peliharalah mereka daripada kesiksaan neraka yang bernyala-nyala. Siapa lalu nahonya angkat tangan, naho seksa neraka. Siapa lalu? Api neraka tu punya dah dahsyat. Dia dinyalakan Allah selama 3000 tahun. Itu api neraka. 1000 tahun warnanya merah. Lepas tu dah cukup 1000 tahun diakkan lagi warnanya. Udah jadi putih jadi warnanya. Warna api neraka tu putih dia. 1000 tahun lamanya. Lepas itu diakkan lagi dia punya kepanasan, ya. Sampai hitam. Itu api neraka itu sekarang ni warnanya hitam. Kalau dia belum hitam, belum lagi apa, bukan api neraka namanya. Sekarang ni warnanya hitam. Kekuatannya ada, bahangnya ada, cahayanya sudah tak ada. Dalam neraka tu gelap gelita tau, tak nampak. Itu dalam neraka. Siapa lalu nahon? Bunga api neraka pun manusia tak tahan. Ya, pernah Allah memerintahkan seorang malaikat suruh bawa api neraka tu sikit ke dunia ni, nak bagi kepada Nabi Adam. Sudah saya cerita ke sini entah, saya pun tak ingat. Bagi kamu wahai malaikat, kata Allah, pergi minta sikit api neraka tu bawa ke dunia ni, kerana aku nak bantu Nabi Adam di dunia ni, supaya dia boleh memanaskan badannya, boleh dia masak makanan dan sebagainya. Api itu perlu untuk dunia ni. Supaya dia tidak kesejukan. Malaikat pun pergilah ke neraka. Berjumpa dengan penunggu neraka tu. Siapa namanya? Penunggu neraka tu namanya apa? Malik. Dia pun khabar pada Malik. Malik, bak aku sikit api neraka tu. Katanya. Maka Malik pun menjawab, buat apa kamu? Katanya. Kata dia malaikat tadi, aku nak bagi kepada Adam, nak bantu dia hidup dalam dunia ni supaya dia ada api. Allah suruh aku pun katanya. Ambillah kata. Kata dia Malik, ambillah kata. Kata dia malaikat tu, atas besar mana nak aku bawa wahai Malik? Entah mana aku tahu kata Malik. Bawa lah sebesar mana. Kata dia malaikat tu, baiklah, bagi aku sebesar buah tamar. Tahu ke buah tamar? Buah kromer tau. Sebesar buah kromer tu. Bagi aku tu. Nak bawa ke dunia ni katanya. Kata Malik, kalau kamu bawa besar buah kromer, nanti akan terbakar. Kamu letak dia di selatan, dia akan terbakar sampai ke utara. Kamu letak dia sebelah barat, dia akan terbakar sampai ke timur. Begitulah panasnya. Habis dunia ni akan terbakar kalau kamu bawa besar tamar tu. Besar buah khomer tu. Kata di malaikat tadi, kalau apa itu wahai Malik, bagi aku besar bijinya jadilah. Besar biji khomer tu, biji tamar. Bagi aku besar biji itu cukuplah. Kata di Malik, kalau kamu bawa besar itu, nescaya akan kering segala benda-benda yang cair di atas bumi ini. Laut akan kering,
sungai akan kering, telaga akan kering, darah-darah dalam badan manusia pun akan kering semuanya. Iya ke? Kata dia Malik. Tahu? Rupanya Malik tu orang kampung gajah. Atas besar mana nak aku bawa wahai Malik? Kata dia malaikat tadi. Ini cerita kitab ni bukan longgok-longgok cerita ni. Cerita kitab boleh baca dalam Jauharul Mahub ada, dalam Syairul Salikin pun ada. Cuma persembahannya cara orang kampung gajah menyembah lah. Tapi dalam kitab tu tak ada tu tak ada. Yang ada tu pada saya lah ada tu ya. Atas bersama mana nak aku bawa wahai Malik? Kata dia Malik, mana aku tahu, kamu pergi tanya Allah balik. Malaikat tu pun balik pergi bertanya kepada Allah Ta'ala. Allah perintahkan dia suruh membawa sebesar debu. Besar debu ni besar mana tuan-tuan? Ada besar penumbuk saya ni? Ada besar mikrofon ni? Besar mana debu? Ya Allah, saya tak tahu besar debu. Ada besar botol ni? Besar mana? Besar biji sawi pun tak sampai. Itu besar debu. Bawa besar debu tu bagi kepada Adam. Maka dia pun bawa lah. Dia ambil lah bunga api neraka tu. Bukan api betul, bunganya tu. Bunga api tu. Tahu bunga api? Macam kita masang apa? Masang yang budak-budak selalu main nak kaya tu apa? Bunga api tu lah ya. Masang bunga api tu yang merocik keluar tu, itu namanya bunga api tu. Dia ambil kena satu bunga api dari neraka tu, sebelum dia bagi pada Adam, dicelupnya dalam laut neraka itu 70 kali. Neraka tu ada laut tau, dia celup dalam laut neraka itu 70 kali celup, supaya kekuatan panasnya kurang 70 kali kurang. Cok berapa kali? 70 kali, supaya kurang 70 kali ganda kurangnya. Lepas itu baru dibawa ke dunia. Masa itu Nabi Adam sedang berada di atas bukit. Malaikat itu menyerah kepada Nabi Adam, dibaginya. Nah Adam ni, Allah kirim kamu api ni supaya kamu boleh hidup terusnya dalam dunia ni, kata. Adam pun sambut punya dah panas, tak lalu dia megang. Terjatuh api tu. Bunga api dia terjatuh. Jatuh atas batu, jatuh atas kayu. Berasap batu tu, berasap kayu. Orang besar sudah berasap tu, datang malaikat tadi ambil balik bunga api tadi, bawa balik ke neraka. Api yang ada dalam dunia hari ini ialah peninggalan asap yang ada pada batu dan kayu yang jatuh. Bunga api tadi mula-mula tadi kan, berasap tadi kan. Itulah api yang ada dalam dunia hari ini. Dia bermula dari asap pada batu dan asap pada kayu. Itulah api dunia ni. Sekuat-kuat api dunia itu adalah daripada asap daripada api neraka. Yang jatuh pada kayu dan batu. Itu sebab batu tu kalau kita ketuk keluar api tak? Batu tu, dua batu tu ketuk keluar api tak? Itu mula. Dia tu kayu. Orang dulu ambil kayu tu gosok tu keluar api tak? Keluar api. Itu mula. Itu kekuatan api dunia. Sekuat-kuat api dunia tak sampai apa? Sekuat-kuat atau tak sampai selemah-lemah bunga api neraka. Sampai lalu nahol. Ini malaikat mendoakan kita supaya lepas daripada azab siksa neraka. Yang bernyala-nyala. Api neraka tu bernyala-nyala apa tu? Sampai lalu nahol. Itu yang kita doa tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan dalam kehidupan di akhirat, dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Neraka tak ada siapa lalu nohonya. Batu pun tak tertaruh, besi pun tak tertaruh, apa saja pun tak boleh nak noho api neraka. Sebab itu jangan berani-berani benar tentang neraka. Ada orang yang berani tu lantak lah. Kalau tadi aku sampai masuk neraka, kata ombor. Macam dia tahan benar kan neraka. Jangan berani benar. Lebih-lebih lagi kita ni, bayar kita ni. Geng saya and my gang. Me and my gang.
umur 70-an ke atas. Jangan berani-berani benar, takut tengah dia mengatakan sesuatu yang boleh menyebabkan dosa tu, mati ketika itu. Macam tengah bergurau-gurau tu, lantaklah kata dia, aku sampai masuk neraka, tengok mati kejap itu. Macam bahaya tu. Sebab itu kita kena jaga perkataan kita, jaga perbuatan kita, jaga i'tiqad kita, jaga akidah kita. Kerana perkara yang pertama yang ditanya Allah besok ialah tentang akidah. Okey, ini dia. Malaikat tu mendoakan kita tu. Kejap ni, ini tengah doa ni. Dan doa tu sampai hari kiamat besok. Dia dicatat, dia letak di aras tu. Yang bernyala, ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga. Mereka siapa? Kita lah. Masukkanlah mereka dalam syurga Adnin. Adnin itu salah satu syurga yang dijanjikan oleh Allah. Syurga ada berapa semua? Tuan-tuan dan puan-puan, syurga ada berapa semua Allah sediakan untuk orang beriman dan orang soleh? Ada berapa? 8 tuan-tuan dan puan-puan, ya. 8 syurga. Yang pertama namanya Darussalam. Tadi ada tak minta Darussalam? Tu imam tadi mana ke dia? Ada tak minta Darussalam? Wa adkhilnal jannata Darussalam. Itu Darussalam nombor 1. Nombor 2 namanya Jannatun Naim. Jannatun Naim yang penuh dengan nikmat-nikmat. Yang ketiga Jannatun Adnin. Adnin tu nama syurga tu. Orang nama Adnan tu nama syurga tu. Itu yang ketiga. Yang keempat namanya Darul Khuld ataupun Jannatul Khuld. Yang syurga yang kekal abadi. Yang kelima namanya Darul Jalal, negara yang agung, negara yang agung, Jalal. Orang nama Jalal tu nama syurga tu. Itu yang kelima. Yang keenam namanya Darul Qarar. Darul Qarar artinya syurga yang qarar. Yang ketujuh namanya Jannatul Ma'wa. Ma'wa, ya. Bukan ma'wa, ya, ma'wa. Jannatul Ma'wa. Ya. Yang ke-8. Apa lagi dah? Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuld, Jannatul Jalal, Darul Jalal, Darussalam. Ya. Firdaus, Jannatul Firdaus. Yes, thank you very much. Jannatul Firdaus. Itu 8 syurga. Ndak yang mana? Ndak yang mana tuan-tuan dan puan-puan? Ya Allah, tak tahu dia memilihnya. Ndak yang mana 8 tu? Nak Firdaus je? Lain tak nak? Ya Allah, ndak semua Kejap-kejap Jannatul Firdaus, kejap-kejap Jannatul Ma'wa, kejap-kejap Jannatul Jalal, kejap-kejap Darul Khuld, kejap-kejap Darul Qarar dan sebagainya. Pasal kita di akhirat ada kembali ke dunia selama-lamanya di sana. Jadi kita kejap ke sana, ke sini, ke sana, ke sini aja. Forever and ever and ever and ever. Hum fiha khalidun. Itu dalam syurga tu. Jadi sebab itu kita kalau dapat biar semuanya sekali. Itu dia. Jadi malaikat ni minta bagi kita supaya dimasukkan ke dalam syurga. Dan ini surga Adnin ni, Adnin salah satu saja ya, yang telah engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh. Hendakkan syurga Adnin ada 3. Yang pertama beriman pada Allah, yang kedua beriman pada Rasul, yang ketiga kena berjuang di jalan Allah. Ini janji Allah ni ya. Allah janji, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn, kata Allah ya dalam Quran dalam surah Shaf. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mahukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh melepaskan kamu daripada azab yang pedih, yaitu kamu beriman dengan Allah, tu'minuna billahi wa rasulih, kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu berjuang di jalan Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu.
Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Apa dapat? Yaghfir lakum dzunubakum. Nescaya akan diampunkan dosa-dosa kamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan dimasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dan diberi kamu syurga yang lebih baik daripada itu. Namanya syurga Adnin. Zalikal fawzul azim. Itulah dia kejayaan yang paling besar bagi orang-orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, dan juga berjuang di jalan Allah. Itulah kejayaan yang paling besar. Wa ukhra tuhibbunaha, dan lagi satu yang kamu suka, nasrun minallahi wa fathun qarib, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang hampir. Wa basyiril mu'minin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Baca dalam surah Shaf hujung surah tadi Baik. Yang telah engkau janjikan, Allah dah janjikan surga Adnin tadi kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapa-bapa mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka semua. Semua tu. Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa. Bukan perkasa yang apa tu ini perkasa ni Allah yang maha perkasa. Bukan perkasa pertumbuhan perkasa tu bukan Ini perkasa ni apa? Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha gagah, Allah yang maha mulia, Allah yang maha hebat, apa saja semua. Itu perkasa itu engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka daripada balasan kejahatan. Jangan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan apa? Siksa lah. Siksa kubur, siksa di padang mahsyar. Itu yang kita minta tu. Janganlah kami ni disiksa. Waqina azaban nar. Jauhilah kami daripada azab api neraka. Bukan api neraka aja, sebelum api neraka itu kena siksa juga. Di mahsyar kena siksa. Dalam kubur kena seksa, dekat nak mati benda seksa oleh Allah Ta'ala. Itu orang yang kena seksa. Kita minta janganlah Dan peliharalah mereka daripada balasan kejahatan. Dan orang-orang yang kau lepaskan daripada balasan kejahatan pada hari itu, sesungguhnya engkau telah anugerahkan rahmat kepada mereka. Kita kalau dapat masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah Ta'ala. Kalau tak merasa masuk syurga, agak-agak semayang kita tadi melayak kita ke syurga ke? Kita semayang maghrib tadi agak-agaknya boleh ke melayakkan kita masuk syurga dengan semayang aja? Tak usah mimpilah, jangan SS. Tahu SS? Apa SS? Jangan syok sendiri. Semayang kita tadi boleh ke melayakkan kita masuk syurga? Henti ke lah. Tapi semayang ni kan tak semayang pula itu. Semayang juga. Tetapi bukan semayang tu yang memasukkan kita ke dalam syurga. Yang memasukkan kita ke dalam syurga ialah rahmat Allah. Kita kena cari rahmat Allah, baru layak masuk ke dalam syurga. Tanpa apa semayang kita ni layak benar ke? Kadang takbiratul ihram pun dah tak betul. Boleh batal semayang. Allahu Akbar. Tidak kebatal tu. Tuan-tuan, bukan tuan-tuan ni yang dalam hati anak saya, tuan-tuan tak ada buat begitu tempat lain. Salli fardhu maghribi salasa rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak kebatal betul. Yang ngangguk ada Allahu Akbar. Ada tak begitu? Ada ke tak ada? Sabuai lah. Ada yang bersenam pula duduk Allah, mata kembingan. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, kalau ada ustaz-ustaz ngajar bab semayang, jangan juih aja bibir tu. Jangan juih aja. Ustaz ni tak ada lain nak ngajar semayang. Orang dah jenuh semayang, dia ngajar bab semayang juga. Padahal dia yang membetulkan cara semayang kita. Kadang-kadang kita semayang tak betul, kita tak sedar. Kena ambil perhatian betul. Jangan bergerak sampai boleh membatalkan semayang. Yang ramai orang bergerak ketika iktidal. Sami Allahu liman hamidah, tengok tangannya bergoyang-goyang, hayun-hayun macam buaya.
Ya. Kemudian kepala apa tu terhangguk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Batal ke tak sembahyangnya? One more time. Batal ke tak sembahyangnya? Kalau kau begitu. Ya. Sebab itu sembahyang ni dia ada peringkat-peringkat. Ada 5 peringkat sembahyang. Itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Yang pertama sembahyang orang yang jahil. Yang kedua sembahyang orang yang lalai. Yang ketiga sembahyang orang yang antara khusyuk dengan tak khusyuk. Yang keempat sembahyang orang yang khusyuk. Yang kelima sembahyang nabi-nabi dan rasul-rasul. Kita yang mana? Ini dia tuan-tuan dan puan. Ada 5 peringkat sembahyang. Yang dapat melayakkan kita diterima sembahyang kita ialah sembahyang nombor 4 tu, sembahyang yang khusyuk. Itu yang kata Allah orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman yang mereka itu khusyuk dalam sembahyangnya. Itu aja yang beruntung. Yang lain belum tahu lagi ya sama ada beruntung atau rugi. Ya. Jadi sebab itu kita biar beruntung. Kadang-kadang kita sembahyang tengah sembahyang tu pergi pasar malam lah. Ada tak? Tengah sembahyang nampak Undertaker. Ada tak? Tengah sembahyang nampak The Rock. Kenal ke mana? Orang muda-muda tengah sembahyang nampak David Beckham. Ya ke tak? Tengah sembahyang nampak Cristiano Ronaldo. Kenal ke mana? Tengah sembahyang tu. Dan sebagainya. Jadi sebab itu sembahyang kita ni bukan melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Kita hanya boleh masuk syurga kalau dapat rahmat Allah. Baik. Itu dia. Dan orang-orang yang kau lepaskan daripada balasan kejahatan pada hari itu sesungguhnya engkau telah anugerahkan rahmat. Kalau lepas daripada seksa itu artinya kamu dah bagi rahmat itu kepada mereka dan itulah kemenangan yang besar. Itu ayat Quran ya, surah Ghafir. Ayat 7 sampai 9. Kemudian sabda Nabi pula, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani." Kaf alif tu dah ada bulat tu, artinya tak berfungsi tu. Tulisan ada, tapi bacanya macam tak ada alif. Illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhir Allahumma a'ti mumsikan talafa. Artinya tidak ada suatu hari pun yang seorang hamba hidup padanya melainkan malaikat turun kepadanya. Satu hari pun tak ada kita ni diziarahi oleh malaikat. Malaikat turun kepada kita setiap hari. Satu hari pun tidak berlalu selainkan malaikat turun kepadanya. Salah satunya berkata, "Ya Tuhanku, berikanlah kepada orang yang membelanjakan hartanya itu akan ganti apa yang telah dibelanjakannya." Dan satu lagi berkata, "Hai Tuhanku, berikanlah kepada orang yang bakhil itu kebinasaan." Dua malaikat tu. Orang yang tu tengah round tu mau tong. Orang yang bubuh dalam itu apa? Didoa kepada malaikat, "Ya Allah, berilah ganti kepada apa yang telah diinfakkannya di jalan Allah." Digantinya berapa? Berapa diganti oleh Allah? Siapa bagi RM1 kejap ni Tuhan ganti berapa ringgit? Berapa ringgit? Tuan-tuan, agak-agak lah berapa ringgit? RM700. Tahu? RM1 bagi Allah balas balik RM700. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bandingan mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti seorang menanam sebiji benih. Benih itu sebiji je tanam. Tumbuh darinya 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji benih.
Satu tangkai ada berapa biji benih? 100 biji benih. Kalau 7 tangkai berapa? 700 biji benih. Wallahu yudha'ifu liman yasha, kata Allah. Itu adalah selemah-lemah pembalasan dari Allah. Yang paling common, paling kudi dapat 700 kali ganda. Dan Allah itu perbendaharaannya amat luas. Dan Allah amat mengetahui. Nah, itu seorang malaikat tu, ya Allah, bagilah, gantikanlah apa yang telah dinafkahkannya di jalan Allah itu dengan gantian yang lebih baik daripada apa yang telah dibagikannya. 700 kali ganda tu. Tapi bagi orang yang pejam macam-macam je, dia doakan oleh malaikat juga. Dia adil bukan tak adil poket tu. Kalau tak adil lah cerita ni, dia adil saja. Saja apa? Kedekut, bakhil, lagi? Tangkai jarin, lagi? Tak hidung masin, lagi? Genggam mayo? Genggam mayo? Tak tiri. Bukan tuan-tuan ni yang lain. Sini tak ada, betul kajah ni tak ada. Didoakan juga oleh malaikat, ya Allah, berilah kebinasaan kepada mereka. Doa malaikat tu bukan macam kita. Dia bukannya ada apa? Dia bukan ada dosa, dia tak reti nak derhaka kepada Allah. Jadi doa dia pasti dikabulkan oleh Allah Taala, ya. Itu dia. Jadi dua orang malaikat tu, berikanlah kepada orang yang bakhil itu kebinasaan, kata malaikat, ya. Para malaikat memberangsangkan, dia memberi rangsangan, ya, memberangsangkan hamba supaya taat dan beribadat kepada Allah. Memberi galakan supaya berzikir, membaca Al-Quran, belajar dan membuat kebajikan, dan selalu menghadirkan hatinya bersama dengan solatnya dan ketika membaca Al-Quran. Ini ada malaikat yang kerjanya merangsang jiwa kita ni. Memberi rangsangan. Memberi apa? Galakan pada kita. Supaya banyak apa? Banyak berzikir. Kita banyak berzikir, apa Allah akan bagi? Ketenangan jiwa. Sebab itu tuan-tuan, nakkan tenang jiwa, banyaklah berzikir. Ingatkan Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah. Ketahuilah dengan banyak berzikir itu akan menenangkan jiwa-jiwa. Jiwa tak boleh tenang dengan tengok kotak bingung tu. Tak boleh jiwa tu tenang dengan ngisap dadah. Tak boleh jiwa tu tenang dengan tengok apa dengan minum arak. Jiwa hanya boleh tenang apabila Allah tenangkan dia. Dan Allah dah janji, siapa banyak zikir, aku akan tenangkan jiwa kamu. Tak ada masalah. Ada masalah pun diserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia, banyak berzikir. Karena zikir ni disuruh banyak-banyak, bukan sikit-sikit, ya. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu, ingatlah kamu akan Allah dengan ingatan yang banyak-banyak. Sebab itu kalau kita baca Hidayah itu sedikit, dia berbagai-bagai bentuk zikir ada. Nak mengaji ada zikir, nak berpakaian ada zikir, nengok muka di cermin ada zikir, nak ada zikir, nak muak ada zikir, apa saja ada saja zikirnya supaya jiwa kita tenang. Jadi banyak berzikir. Itu kerja malaikat. Kemudian banyak membaca Al-Quran. Jangan tinggal membaca Quran tiap-tiap hari. Baca. Yang eloknya baca bersemak. Tok Imam boleh semakkan. Belajar. Kalau ada masa lepas sembahyang subuh tu, kata di Imam Ghazali, kamu jangan lepas daripada 4 perkara. Yang pertama, cari majlis ilmu yang memberi manfaat. Itu yang pertama. Ada ilmu yang memberi manfaat, hadir. Iaitu ilmu fardu ain. Yang kedua, kalau ada masa, baca Quran. Ada masa lagi, baca Quran. Lebih-lebih lagi suratul Kahfi. Lagi tak lalu baca banyak, baca 10 ayat yang pertama. Selain daripada itu, Alif Lam Mim Tanzil. Itu yang kedua. Yang ketiga, surah Yasin. Yang keempat, surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk. Baca tiap-tiap hari. Kata tok guru saya, baca tiap-tiap hari 200 ayat. Paling common, paling kudi, paling malas, paling tak guna. 200 ayat sehari. Baca tiap-tiap hari. InsyaAllah jiwa akan tenang. Itu yang kedua. Yang pertama tadi cari baca ilmu. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, apa buat?
berzikir, wirid, zikir, selawat, istighfar dan sebagainya. Yang keempat, ada lagi masa bolehlah kita gunakan untuk menampung kehidupan kita. Nak mancing ke, nak berniaga ke, bolehlah ya. Supaya kita dapat rezeki yang halal. Itu 4 perkara kata Imam Ghazali. Jangan lepas daripada 4 perkara. Okey. Itu kerja malaikat itu merangsang kita supaya baca Quran, belajar, membuat kebaikan dan selalu menghadirkan hatinya bersama dengan solatnya. Bila solat tu ingatlah apa yang dibaca. Kita baca doa tu. Dalam solat ada dah doa. Ketika duduk antara dua sujud tadi ada doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Hebat tu 8 jenis doa. Kita minta dengan Allah Taala. Rabbighfirli apa? Ampunkanlah dosa-dosa aku ya Allah. Siapa tak berdosa angkat tangan? Semua ada dosa. Dosa besar, dosa kecil, dosa zahir, dosa batin, dosa sedar, dosa tak sedar, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa tahu, dosa tak tahu. Berapa? Ada berapa dosa? 10. Minta ampun dosa tu. Rabbighfirli. Kerana kita ni semua berdosa belaka. Yang cakap ni berdosa tak? Lagi banyak dosanya, berlambak-lambak dosanya. Minta ampun sungguh. Sebab itu jangan laju benda duduk antara dua sujud tu. Ada orang langsung tumaninah pun tak ada. Sujudnya lama, itu bangkit sujud balik. Langsung tak ada tumaninah. Itu kata Nabi apa? Orang yang tak ada tumaninah tu adalah orang yang pencuri dalam sembahyang, kata Nabi. Tahukah kamu siapa pencuri dalam sembahyang? Itulah orang yang sembahyang tapi tidak ada tumaninah. Patutnya berhenti. Padahal sikitnya punya lama tu 8 doa kita tu. Rabbighfirli, ampunkanlah dosa-dosa aku. Warhamni, apa ni? Kasihanilah aku, berilah rahmat kepada aku. Wajburni, cukupkanlah apa yang tak cukup bagi aku. Tak cukup iman, cukupkan. Tak cukup ibadah, cukupkan. Tak cukup pahala, cukupkan. Apa tu cukup? Tak cukup harta, cukupkan. Minta cukupkan dengan Allah SWT. Wajburni, warfa'ni, apa dia? Angkatkan darjat aku. Bukan di dunia ni, di akhirat besok. Supaya dapat darjat muqarrabin, darjat siddiqin, darjat muttaqin, darjat apa lagi? As-salihin paling komanya. Bertinggi darjat kita di akhirat besok. Itu minta warfa'ni. Lagi? Wajibuni warfa'ni warzuqni, berilah rezeki bagi aku. Rezeki itu bukan mamam aja. Ilmu ni rezeki lah. Dapat isteri rezeki dah tu, dapat anak rezeki dah tu, dapat harta rezeki dah tu. Apa saja minta rezeki dari Allah Taala. Warzuqni lagi, wahdini, berilah aku petunjuk. Wahdini itu adalah hidayah tu dia dari Allah, garanti baik-baik aja hidayah. Kalau ilham dia boleh baik, boleh jahat. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan baginya benda-benda yang jahat dan juga ketakwaan. Itu ilham. Boleh jahat, boleh baik. Tapi kalau hidayah, yang baik-baik aja yang Allah datang kepada kita. Itu dari Allah itu hidayah. Wahdini, berilah kami hidayah. Wa'afini, apa itu wa'afini? Afiatkan aku, sejahterakan aku. Wa'fu anni, dan maafkan aku. 8. Yang pertama minta ampun. Yang kedua minta rahmat. Yang ketiga minta cukupkan apa yang tak cukup. Yang keempat minta ditinggikan darjat. Yang kelima apa? Warfa'ni warzuqni, beri rezeki kepada aku. Itu yang kelima. Yang keenam wahdini, beri hidayah kepada aku, petunjuk. Yang ketujuh wa'afini, afiatkan aku, sejahterakanlah aku. Yang ke-8 wa'fu anni, maafkanlah aku. 8 permintaan. Hati laju-laju benar kan? Macam mana dia nak ingat kalau kita laju benar? Apa yang nak ingat? Jadi dalam sembahyang tu ada doa. Doa lah betul-betul. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita.
Selain daripada yang itu ada tasbih, ada tahmid, ada takbir dan berbagai dalam sembahyang. Supaya kita ingat apa yang kita baca dalam sembahyang tu. Kalau tidak, serupa orang nyanyi Hindustan aja. Kalau tak faham apa yang dibaca dalam doa, serupa orang nyanyi Hindustan. Nyanyi pandai makna tak tahu. Saya pun pandai nyanyi Hindustan, tahu. Ya ho janggeli kahir apa tu? Saya pun tak tahu apa artinya. Cel Mary sate, hai Mary hati apa dia? Entah mana saya tahu kan. Nyanyi aja pandai. Tumpasi air, koci hotahe apa dia? Mana saya tahu kan? Kopi itulah orang baik sembahyang tapi tak tahu apa makna dalam sembahyang. Subhana rabbiyal azim bihamdih, apa maknanya tak tahu. Bukan suruh pandai dengan Arab ni, sekurang-kurangnya makna dalam sembahyang tu ada tak jual poster-poster yang mengandungi makna dalam sembahyang? Ada tak jual? Carilah apa makna-makna maksud itu. Kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, apa maknanya? Mungkin ayat-ayat yang kita baca tu kita tak tahu maknanya, itu tak apalah. Tapi sekurang-kurangnya tasbih dalam sembahyang tu kita tahu apa yang kita cakap. Barulah khusyuk, barulah kita ingat Allah ketika sembahyang tu, ya. Ini malaikat yang nyuruh kita ni. Selalu menghadirkan hatinya bersama dengan solatnya dan ketika membaca Al-Quran. Begitu baca Quran tu jangan baca Quran aja. Baca sekali terjemahannya. Baru kita tahu apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Kita akan jumpa ayat-ayat seperti ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Baca maknanya. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Rupanya Islam itu dah sempurna ya. Bila kita baca makna baru tahu. Sudah sempurna Islam tu ya. There is no more room for improvement dalam Islam. Tak ada ruang lagi nak dimajukan lagi kerana Islam itu sudah cukup sempurna. There is no more room for modification. Tak boleh dimodify lagi dalam Islam. There is no more room for alteration. Tak boleh diubah-ubah lagi hukum-hukum dalam Islam tu. Kerana Allah dah istihad, Islam sudah sempurna. Kalau tak baca makna, mana kita tahu? Serupa baca lagu-lagu Hindustan aja lah. Nyanyi pandai tapi tak tahu makna. Jadi sebab itu baca Quran tu, baca sekali maknanya, baru kita faham apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Lagi apa? Itu kerja malaikat ya. Kemudian apa? Bersama dengan solatnya ketika membaca Al-Quran. Apa yang disebut itu adalah dibuktikan oleh hadis sahih. Hadis itu hadis sahih. Di antaranya hadis yang pertama, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah wa zalika an ahadahum idza tawadda fa ahsana al-wudu'a thumma atal masjida la yahuzuhu illa salatu la yaridun illa salata thumma khutuwatu illa rafa'a lahu biha darajatan wa khutta anhu biha khati'atan hatta yadkhulul masjid fa idza dakhala al masjid kana fi salati ma kanat salatuhi tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi allazi majlisihi zaina salla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'zi fihi ma lam yahdus fihi.
Artinya solat seorang lelaki secara berjemaah pahalanya lebih daripada solat seorang diri, di rumahnya atau di tempat kerjanya 20 darjat lebih. Dia kerti apa? Bid'ah bid'ah ni artinya 20 lebih daripada 20 sampai 30. Bid'ah bid'ah ni 20, 21, 22, 23, 24 lebih 20 kali kan dia. Tapi yang masyhur yang berapa? Solat berjemaah ni lebih daripada solat seorang-seorang. Berapa yang masyhurnya? 27 kali ganda. 27 kali ganda pahala ni. Orang lain dapat 1 rakaat je, kita dapat 27 rakaat. Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Sekali lagi nak tanya, nak ke tak nak? Esok subuh mana sembahyang? Berjamaah. Tak kira lah di masjid ini ke di mana-mana lah. Zuhur esok mana sembahyang? Berjamaah. Ini orang lelaki aja. Orang perempuan tak ada. Orang perempuan you are excused. Never mind. You can pray at home. Tapi orang lelaki mesti berjamaah. Kerana siapa yang tidak berjamaah, kata Nabi, sembahyangnya sesat. Walau annakum sallaitum fi buyutikum hadzal mutahallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Siapa sengaja sembahyang di rumahnya, sengaja ya, tidak ada unsur syar'i, bukan tak dengar azan saja malas nak datang. Seperti mana mereka yang tidak hadir pada malam ini, walaupun zaman Nabi itu ada juga yang main rumah aja, tak ada nak datang ke masjid. Fi hadza kama hadzal mutahallifu fi baiti, kerana dalam masa ini mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing. La taraktum sunnata nabiyikum. Maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Nabi tak pernah sembahyang seorang-seorang di rumah. Dia setiap kali sembahyang di masjid bersama-sama dengan jemaah, bersama-sama dengan para sahabat. Setiap kali 5 waktu sehari, tak pernah sembahyang di rumah. Tiba-tiba kita pula sembahyang di rumah. Jadi kita sudah meninggalkan sunnah Nabi kita, ya. Kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Walau taraktum sunnata nabiyikum, sekiranya kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, la dhalaltum, kata Nabi, maka sesatlah kamu, kata Nabi, ya. Jadi itu sembahyang. Ini sahih hadis ni, tuan-tuan boleh baca kitab hadis Muslim, ya. Hadis sahih Muslim. Nama kitab, boleh cari bab tu, bab sembahyang. Jadi mana kalau sengaja sembahyang seorang-seorang di rumah, sembahyangnya itu sesat. Bukan tak sah, sesat. Sesat tu artinya tak ada pahala. Jadi kalau nak pahala, sembahyang berjamaah 5 waktu sehari semalam. Siapa boleh mengekalkan 5 waktu sehari semalam berjemaah selama 40 hari, 40 malam, bersama-sama dengan Tok Imam, tidak luput takbiratul ula, artinya takbir yang pertama, bersama dengan imam, tak pernah masbuk, muafiq aja, bersama dengan imam, 40 hari, 40 malam, dia dapat 2 kelepasan. Pertama, lepas daripada sifat munafik. Dia tak jadi munafik. Allah pelihara dia daripada sifat munafik. Yang kedua, lepas daripada api neraka. Yang mana tak nak, dia kabur. Tak nak ke lepas dari munafik? Tak nak ke lepas dari neraka? Dia kabur, mana tak nak? Nak belakang. Atau kalau nak, pastikan kita sembahyang berjamaah. Make it a point. Artinya apa? Sentiasa berusaha untuk mendapatkan sembahyang berjamaah. 40 hari 40 malam. Bukan lepas itu berhenti, itu sebagai apa? Sebagai nukleus saja. Lepas itu terus sampai dia mati. Berjamaah. Ini orang lelaki saja, ya. Orang perempuan boleh sembahyang di rumah, tak apa. Tapi elok kalau sembahyang lelaki, kalau sembahyang bersama lagi elok juga, ya. Datang ke masjid, bagus. Tapi bukan fardu kifayah bagi orang perempuan. Yang fardu kifayah ni untuk orang apa? Orang lelaki belaka. Ini kata Nabi ni, ya. Solat seorang lelaki secara berjamaah pahalanya lebih daripada solat seorang diri di rumahnya atau di tempat kerjanya kalau seorang diri. 20 darjah lebih. Boleh jadi 21, boleh jadi 23, boleh jadi 25, boleh jadi 28, boleh jadi 29 sampai 30. Itu apa baizon tu ya. Bid'an.
bid'an itu 20 lebih. Yang demikian itu adalah kerana apabila seorang itu telah berwuduk, wuduk tu mesti baik wuduknya. Ada doa semua tu tahu. Basuh muka ada doa, basuh tangan kanan ada doa, basuh tangan kiri ada doa, sapu kepala ada doa. Ya, sapu telinga ada doa, sapu tengkuk ada doa, basuh kaki kanan ada doa, basuh kaki kiri ada doa. Semua doa-doa tu untuk kebaikan kita di akhirat. Basuh muka kita doa apa? Ya Allah bersihkanlah, putihkanlah muka aku di hari engkau putihkan muka wali-wali engkau. Cakap Melayu je, dalam hati je pun, bukan sebut-sebut. Putihkanlah muka aku di hari engkau putihkan muka wali-wali engkau. Beliau serupa dengan muka Syekh Qadir Jailani, serupa dengan muka Imam Syafi'i, serupa dengan muka Imam Ghazali. Ndak ke tak ndak ni? Ya? Minta putih, dan janganlah engkau hitamkan muka aku di hari engkau hitamkan muka-muka musuh-musuh engkau. Seperti muka Abu Lahab, siapa tak? Ingat? Seperti muka Abu Jahal, siapa tak? Seperti muka Fir'aun, siapa tak? Itu doanya ketika membasuh muka. Basuh tangan kanan pula. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kitab amalku nanti dengan tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Itu kita basuh tangan kanan. Ya, dalam hati aja ni. Basuh tangan kiri pula. Apa? Ya Allah, janganlah engkau berikan kitabku melalui tangan kiriku, ataupun kau paksa aku cucuk tanganku dari depan ke belakang dan mengambil kitabnya dari belakangku. Ini ada ayat Quran tu. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kata Allah. Ya. Maka barang siapa dapat kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia dihisab dengan hisab yang ringan, dan dia kembali kepada keluarganya dengan rasa gembira. Syarat dapat tangan kanan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Siapa dapat kitabnya daripada cucuk dadanya pergi ke belakang, ambil dari belakang, maka dia menjerit kecelakaan. Celaka aku, katanya. Menjerit kecelakaan. Dan dia akan dimasukkan dalam neraka yang bernama Sa'ir. Ya, golongan kiri pula, wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillim min yahmumin la baridin wala karim, kata Allah dalam surah Al-Waqiah. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka berada dalam neraka yang terdapat asap-asap yang panas, udara-udara yang panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Itu golongan kiri. Kalau tidak, yang baik hanya ikut tangan kanan. Itu kita doa tu. Ya. Sapu pula kepala, doa apa? Dapat lindungan aras di akhirat nanti. Ya Allah, berikanlah aku lindungan aras di hari yang tidak ada lindungan melainkan lindungan aras engkau. Itu bila sapu kepala. Sapu telinga pula. Apa doanya? Ya Allah, perdengarkanlah bagiku namaku apabila dipanggil untuk masuk ke dalam syurga. Janganlah ada nama aku dipanggil untuk masuk ke dalam neraka. Ya. Sapu tengkuk, ini jarang orang buat ni. Tapi ada Imam Ghazali suruh sapu tengkuk tu. Sapu. Ya. Apa doanya? Ya Allah, ya, lepaskanlah aku daripada dibelenggu di akhirat nanti. Ada golongan nanti di akhirat dibangkitkan rupa babi. Rupa babi hitam. Siapa nak kenal? Dibangkitkan rupa babi hitam, dibelenggu kaki tangannya, kemudian dimasukkan rantai belenggu itu dari mulut, dikeluarkan ikut punggung, diikat balik, ditarik daripada kubur sampai ke padang mahsyar. Siapa nak? Jadi bila kita sapu tengkuk tu, kita minta dengan Allah, ya Allah, janganlah aku dibelenggu di akhirat kelak. Jangan aku dibelenggu di akhirat kelak. Seperti mana engkau belenggu orang-orang yang menjadi musuh engkau itu. Basuh kaki tangan, kaki kanan. Apa doanya? Ya Allah, tetapkanlah kedua kaki aku semasa meniti siratal mustaqim. Dan masukkanlah aku di dalam syurga tanpa hisab. Basuh kaki kiri pula, ya Allah, janganlah engkau gelincirkan kakiku ketika meniti siratal mustaqim. Itu. Tengah ambil wuduk pun kita berdoa tentang akhirat. Perkara-perkara yang berlaku di akhirat. Kalau ini kita istiqamah, kita betul berdoa dengan hati kita betul-betul. Bahagia ke tak? Ya. Daripada mula kita berdoa lagi daripada muka yang putih tu. Jadi apa? Sampai kita masuk syurga tanpa hisab nanti, ya. Itu dia suruh doa. Itu kita minta ni, ada malaikat yang doa kita ni.
Ya, solat seorang lelaki secara itu jemaah tadi ya. Mana kita tadi? Yang demikian itu adalah kerana apabila seorang itu telah berwuduk, ini wuduk tadi ya, dan baik wuduknya itu dan menyempurnakan wuduknya, itu artinya baik wuduknya itu, kemudian pergi ke masjid, datang ke masjid. Yang tiada Tuhan lain melainkan untuk mendirikan, tiada tujuan lain melainkan untuk mendirikan solat. Dia pergi masjid itu bukan untuk lain-lain tujuan. Ya, ada juga orang pergi ke masjid untuk membuat minta derma, itu untuk lain tujuan ya. Lebih-lebih kalau dia mualaf, dia mencari masjid je. Lepas tu orang tengok belakang tu ada tangan depan. Jadi bukan tujuan nak sembahyang. Tapi ini dah, dia semata-mata untuk mendirikan solat. Ia melangkah suatu langkah maka diangkatkan dengan sebabnya satu darjat. Satu langkah satu darjat. Satu langkah satu darjat. Lebih-lebih lagi tuan-tuan datang ke masjid ni untuk menuntut ilmu. Satu langkah Tuhan bagi 10 kebajikan. Dan dihapuskan 10 kejahatan. Satu langkah tu. Tuan-tuan yang datang tadi kerana nak menuntut ilmu. Satu langkah 10 kebajikan. Lagi? Dan dihapuskan 10 kejahatan. Kalau nak tahu berapa kebajikan yang kita akan terima tadi, berapa kebajikan tuan-tuan terima tadi? Nak tahu? Kalau nak tahu tinggal balik kan, tinggal motor. Jalan kaki, bilang langkah. Satu langkah kali 10. Satu langkah kali 10. Satu langkah kali 10. Orang duduk dekat tahu lah. Boleh lah. Bilang berapa langkah. Orang jauh, kalau orang duduk betul satu, macam mana? Orang duduk di sentang, bilang juga langkah tu. Betul balik jalan kaki boleh. Bilang balik langkah tu. Kalau nak tahu lah, tapi tak payah tahu pun tak ngapa. Cukuplah kita faham banyak benar pahala yang Tuhan nak bagi. Jadi satu langkah apa? Satu kebajikan dibaginya. Dinaikkan satu darjat lebih tinggi daripada itu. Satu langkah satu darjat. Satu langkah satu darjat. Diangkatkan dengan sebabnya satu darjat. Maka diangkatkan dengan sebabnya satu darjah dan dihapuskan daripadanya satu dosa. Hingga ia masuk masjid. Dan masuk masjid, ia dianggap berada di dalam solat selama ia menunggu solat. Belum dia solat lagi, nunggu je orang tengah azan, orang tengah apa, dia mencari apa. Dia anggap dah solat tu ya. Masa menunggu tu. Dan malaikat berdoa kepada orang itu selama ia berada di tempat solatnya. Macam kejap ni tuan-tuan dan puan, ia berada di tempat solat ni, dia sentiasa dapat doa malaikat. Tak ada balik lagi. Sebab itu makruh hukumnya berkata-kata antara maghrib dengan isyak. Jangan cakap. Hadir dalam majlis ilmu memang disuruh, tapi jangan sembang. Jangan cakap-cakap. Dan malaikat berdoa, berdoa kepada orang itu selama ia berada di tempat solatnya. Ya Tuhanku, ini doanya. Ya Tuhanku, kasihanilah dia. Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah rahmat kepada dia. Allahumma ighfirhu. Ya Allah, ampunkanlah dosanya. Allahumma ighfir lahu. Ini bukan dah mati ni. Allahumma arhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bukan doa untuk orang mati ni. Doa ketika hidup ni. Jangan takut bulan rumah tu. Ini tak nak aku. Ini doa orang mati tu. Ini bukan untuk orang mati, untuk kita yang hidup Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu doa untuk orang hidup tu. Ya Allah, ampunkanlah dosanya, berilah rahmat kepadanya dan sebagainya. Dan malaikat berdoa kepada orang itu selama ia berada di tempat solatnya. Ya Tuhanku, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah kepadanya. Didoakan demikian selama ia tidak menyakiti orang lain. Kalau dia ngumpat, tak adalah. Jangan ngumpat orang lain. Selama tidak menyakiti orang lain. Dan selama tidak berhadas di tempat itu. Kalau belum kentut, bagi selama itulah dia apa? Selama itulah dia dapat doa dari malaikat. Kalau berhadas, sudah kentut apa buat? Masa itu tak adalah doa lagi. Dia pergilah ambil hadas, pergilah ambil wuduk. Dapat balik doa dia. Itu yang pertama. Hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua. Ngambil panjang mana tu? Ngapa panjang mana? Udahlah tu dia pun dah letih tu. Itu yang boleh bersilih, tu selemput, tu silih balik, tu selemput balik.
Orang yang nyandor pada tiang tak apa lah, dia ada tiang nyandor. Yang depan-depan ni mana nyandor? Udah tu. Mudah-mudahan ada pencerahannya pada malam ini. Kita akan sambung lagi di masa-masa akan datang, insya-Allah taala. Kalau panjang umur, kalau padam, cari orang lain ramai boleh ngajar ya. Sa'azali boleh ngajar, panggil dia ya. Sekian dulu. Okay, that is all for today. Any objection?